بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسنة التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita telah sampai pada perbahasan yang ke-17 daripada 19 perbahasan daripada kitab Ithaful Anam bi Ahkamus Siyam. Dalam perbahasan yang ke-17 ini dibincangkan tentang hukum puasa, adakah menjadi syarat untuk sahnya iktikaf ataupun tidak. Jadi kita baca, as-sawmu syaratun li-sihhati al-i'tikaf mutlaqan 'inda al-Malikiyyah wa fi riwayatin 'inda al-Hanabilah. Puasa merupakan syarat untuk sahnya iktikaf di sisi mazhab Maliki dan juga merupakan satu riwayat daripada mazhab Hanbali. Jadi di sisi mereka, kalau tidak puasa maka tidak sah i'tikaf. Wahuwa syaratun indal Hanafiyyah fi al-i'tikaf al-manzur. Dan puasa juga merupakan syarat untuk sah i'tikaf di sisi mazhab Hanafi. Tak. Cumanya pada i'tikaf yang dinazarkan. Jadi di sisi mazhab Hanafi, nak sah i'tikaf yang dinazarkan mesti kena puasa. Kalau tidak puasa, i'tikaf yang dinazarkan itu tidak sah. Tidak sah. Okey. Maknanya seorang yang bernazar untuk i'tikaf, untuk sah i'tikaf tu di sisi mazhab Hanafi kena puasa. Okey. Kalau kalau i'tikaf tu i'tikaf sunat, maka tidak disyaratkan puasa. Maknanya kalau puasa Isnin Khamis, puasa sunat Isnin Khamis, kemudian di i'tikaf, puasanya sah, i'tikaf dia sah tak? Sah. I'tikafnya sah. Kalau dia tak puasa, sah tak? I'tikaf dia sah juga. Sebab apa? Sebab nazar i'tikaf itu i'tikaf yang sunat. Jadi di sisi mazhab Hanafi kita pecah dua. Kalau i'tikaf tu yang wajib, yang nazar, maka disyaratkan untuk sah mesti puasa. Kalau i'tikaf tu i'tikaf sunat, maka sekalipun tidak puasa ketika mana sedang i'tikaf, kekal i'tikaf dia sah. Okey, walaysa bi syaratin 'inda Syafi'iyyah wal Hanabilah fi ashah riwayat 'indahum. Dan puasa bukanlah syarat di sisi mazhab Syafi'i. Ini jelas, ini makruf dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Sama ada kita puasa ke tak puasa ke, i'tikaf kekal sah. I'tikaf kekal sah. Maknanya nak sah i'tikaf tak perlu puasa lah di sisi mazhab kita. Dan juga pada riwayat yang lebih sahih di sisi mazhab Hanbali juga begitu. Dan pandangan ini juga ialah pandangan Daud Al-Zahiri, Ibnu Hazm. Mereka mengatakan perkara yang samalah. Sah i'tikaf walaupun dikerjakan dalam keadaan seseorang itu tidak berpuasa. Melainkan kalau dinazarkan untuk i'tikaf dalam keadaan berpuasa. Contoh, saya mazhab Syafi'i, saya nazar untuk beriktikaf dalam keadaan berpuasa. Ketika itu kalau saya i'tikaf saja tanpa puasa, tidak sah lah. Sebab apa? Sebab saya nazar untuk i'tikaf dalam keadaan berpuasa. Jadi itu satu saja syarat. Itu sahaja gambaran di sisi mazhab Syafi'i. Gambaran wajib seseorang itu berpuasa ketika mana sedang i'tikaf. Bila seseorang itu bernazar untuk i'tikaf dalam keadaan berpuasa. Okey, dan sah juga puasa di sisi jumhur ulama selain daripada mazhab Maliki. Bukan semula. Wa yasihu indal jumhur ghair al-Malikiyah i'tikaful laili wahdah. Ini perbahasan kita nak i'tikaf pada malam hari sahaja, boleh ke tidak? Di sisi jumhur selain daripada mazhab Maliki,
Tak boleh iktikaf pada malam sahaja. Pagi kita tak iktikaf, kita iktikaf malam saja, boleh, tidak ada masalah. Tapi di sisi mazhab Maliki kita dah sebut dah tadi, untuk sahnya iktikaf mesti puasa. Jadi puasa ni mesti waktu pagi. Tak. Maka kalau malam nak iktikaf tak boleh Sebab apa? Orang tak puasa malam. Nak sah puasa mesti nak sah iktikaf mesti puasa. Nak sah iktikaf mesti puasa, itu di sisi mazhab Maliki. Jadi bila nak dikatakan sah puasa, sah iktikaf di sisi mazhab Maliki, mesti dalam waktu pagi lah, sebab ketika itu sahaja seseorang itu boleh berpuasa. Malam tak boleh puasa dah. Jadi di sisi jumhur, nak iktikaf pagi saja ke, petang saja ke, malam saja ke, ikutlah. Tapi di sisi mazhab Maliki, nak iktikaf mesti pagi, mesti siang. Sebab ketika itu sahaja kamu boleh melaksanakan syarat untuk sahnya iktikaf itu, iaitu puasa pada malam hari, mana boleh puasa. Okey, selesai kat situ. Kemudian dia bawa dalil-dalil, kita baca laju-laju. Dalil bagi mazhab jumhur yang mengatakan tidak disyaratkan untuk sahnya iktikaf itu mesti puasa. Dibawa berapa dalil Dibawa dalam 3-4 dalil. 3 dalil. Tak, okey. Yang pertama, tarjama al-Bukhari fi sahihihi babu ma lam yara alaihi idza i'takafa sawman. وذكر فيه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أوفي بنذرك. قال الحافظ ابن حجر رضي الله عنه وترجمة هذا الباب مستلزمة للثانية لأن الاعتكاف إذا ساغ ليلا بغير نهار استلزم صحته بغير صيام من غير عكس. Dalil pertama bagi mazhab jumhur yang mengatakan tidak disyaratkan untuk sahnya puasa, untuk sahnya iktikaf mesti seseorang itu berpuasa. Dalil pertama ialah dalil yang disebut dalam Sahih Bukhari, hadis Sayyidina Umar Al-Khattab, bila mana Sayyidina Umar Al-Khattab bertanya kepada Nabi. Jadi apa Sayyidina Umar tanya? Sayyidina Umar cakap, aku pernah bernazar pada zaman jahiliyah dulu untuk berpuasa pada waktu malam di Masjidil Haram. Itu yang disebut oleh Sayyidina Umar. Maka Nabi pun bersabda, Aufi binazir, sempurnakan nazar kamu. Sempurnakan nazar kamu. Jadi Sayyidina Umar sebut, aku pada zaman jahiliyah dulu pernah bernazar untuk puasa pada waktu malam di Masjidil Haram. Tak, Nabi pun sebut, tunaikan nazar kamu tu. Jadi Imam Hafiz Ibn Hajar sebut, daripada hadis ini difahami, iktikaf tak, bila mana dikatakan sah pada waktu malam, Sayyidina Umar kata dia pernah nazar untuk iktikaf pada waktu malam. Nabi pun suruh tunaikan nazar kamu. Maknanya Nabi suruh apa? Nabi suruh Sayyidina Umar iktikaf pada waktu malam. Pada waktu malam. Jadi difahami daripada situ, iktikaf ini sah pada waktu malam. Sedangkan pada waktu malam orang tak puasa. Orang puasa waktu siang. Jadi difahami daripada situ, iktikaf pada waktu malam dan tanpa puasa dan tanpa seseorang itu berpuasa dianggap sebagai sah. Gitu mudah-mudah. Tu. Nombor 2, sabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu i'takafa min ghairi shawmin wa dhalika fi Syawal. Fa an Aisyah radhiyallahu anha anha qalat fi haditsin jaa fi akhirih falam ya'takif fi Ramadan hatta i'takafa fi akhir 10 min Syawal. Hadis kedua telah sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil kedua, sesungguhnya Nabi beriktikaf tanpa puasa, tanpa sedang berpuasa. Perkara itu berlaku pada bulan Syawal. Maknanya Nabi pada bulan Syawal iktikaf. Ketika mana Nabi sedang iktikaf, Nabi tidak berpuasa. Jadi itu dalil lah kepada nak sahnya iktikaf tak perlu kepada puasa. Daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat fi haditsin jaa fi akhirih, dalam sebuah hadis Siti Aisyah berkata, falam ya'takif fi Ramadan,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak beriktikaf pada Ramadan, kecuali beliau juga baginda juga iktikaf pada 10 akhir daripada bulan Syawal, 10 yang terakhir daripada bulan Syawal, dalam keadaan tidak berpuasa lah. Tak, maka difahami untuk sahnya iktikaf tak perlu berpuasa. Itu mazhab jumhur. Dalil ketiga disebut wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan janganlah kamu wahai lelaki bersentuh ataupun berseronok, mengambil kesedapan daripada isteri-isteri kamu sedangkan kamu sedang beriktikaf di dalam masjid. Okey, li'anna bighairi shaumi aakifun. Ayat ni diberitahu wa antum aakifuna fil masajid, sedangkan kamu beriktikaf di dalam masjid. Tak. Dan disebut dalam kitab kita ni li'anna bighairi shaumi aakifun. Tak, ayat ni juga ini bukan tafsir lah ni. Wa antum aakifuna fil masajid, dalam keadaan tidak berpuasa. Dalam keadaan tidak berpuasa. Wallahu man'al aakifa min mubasharatil mar'ah, dan Allah Ta'ala melarang orang yang sedang beriktikaf untuk mubasyarah ataupun berseronok-seronok dengan wanita. Boleh? Khair insyaAllah. Yang keempat, wastadalla man ishtarata as-sawma fi al-i'tikaf bima yali. Kemudian kita berpindah kepada dalil kepada ulama ataupun pandangan ataupun mazhab yang mengatakan nak sah i'tikaf mesti kena puasa. Kalau tidak puasa maka tidak sah i'tikaf. Ini di sisi mazhab Maliki, di sisi mazhab Maliki. Dalilnya dalil yang sama macam kat atas tu. Tu masya-Allah ulama dak. Thumma atimmu siyama ila al-lail wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Kemudian sempurnakanlah kamu, oleh kamu akan puasa sehingga ke malam, maknanya sehingga ke maghrib. Dan jangan kamu bersetubuh, jangan menyentuh, jangan berseronok dengan isteri kamu sedangkan kamu beriktikaf dalam masjid. Dah, ini menjadi dalil kepada untuk sah iktikaf mesti puasa. Macam mana dia ambil istinbat sebegitu rupa? Haitsu dzakara al-i'tikaf 'aqiba as-shaum, sebab disebut dalam ayat Quran ni i'tikaf selepas daripada saum. Tadi Allah Ta'ala sebut thumma atimmus siyam, maka sempurnakan puasa. Lepas tu terus masuk bab i'tikaf wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Jadi bila disebut bab i'tikaf, perihal i'tikaf selepas daripada berpuasa, maka difahami daripada situ tidak sah i'tikaf kecuali dalam keadaan berpuasa. Tidak sah i'tikaf kecuali dalam keadaan berpuasa. Cuma pandangan ini ditolak. Pandangan ini ditolak dengan jawapan, dengan satu jawapan. Apa jawapannya? Tidak lazim. Ayat ini tidak menunjukkan atas kelaziman antara puasa dan i'tikaf. Maknanya ayat ini bukan nak beritahu kita nak sah i'tikaf mesti puasa. Nak sah i'tikaf mesti puasa. Nak puasa mesti i'tikaf. Ayat ini bukan nak menunjukkan talazum antara puasa dan i'tikaf. Tu. Wa illa, kalau kita tidak katakan begitu, maka akan jadi satu muskilah. Lakana la shauma illa bi'tikafin wa la qaila bih. Kalau tidak, maka tidak ada puasa kecuali dengan dalam keadaan i'tikaf. Tidak ada puasa melainkan dalam keadaan i'tikaf, dan tidak ada pandangan ulama langsung yang menyebut seperti itu. Kita ulang balik. Dalil ni disebut thumma atimus siyama ila al-lail wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Ulama yang berpandangan kena puasa barulah sah i'tikaf, tak, mereka gunakan dalil ni. Mereka sebut Allah Ta'ala sebut mengenai puasa, lepas tu sebut pasal i'tikaf. Daripada situ difahami nak sah i'tikaf mesti puasa. Tak. Maka pandangan itu dikritik, ditolak. Macam mana cara nak tolak? Ulama yang menolak mengatakan tidak ada talazum antara puasa dan juga i'tikaf. Maknanya nak sah puasa tidak pandangan yang mengatakan apa tu? Allahumma salli ala Muhammad. Ulama yang mengatakan ada talazum tu seolah-olah mereka berkata nak sah i'tikaf mesti puasa, nak puasa mesti sah i'tikaf. Tak. Kita sebut tidak. Pandangan itu tidak tepat.
Kerana apa? Kerana wa illa lakana la sawma illa bi'tikaf wa la qaila bih. Kerana di sana tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan nak sah puasa mesti dengan i'tikaf. Tidak ada. Tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan nak sah puasa mesti dengan i'tikaf. Tu. Jadi tertolaklah at-talazum antara puasa dan juga i'tikaf. Bila tertolaknya talazum antara puasa dan i'tikaf, maka ayat itu tidaklah memberi faham kalau nak sah i'tikaf mesti kamu berpuasa, walaupun ayat itu duduk sebelah-sebelah. Tidak ada talazum antara keduanya. Gitulah mudah insya-Allah. Yang kedua, hadis Aisyah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, la i'tikafa illa bisawm. Tidak ada i'tikaf kecuali dengan puasa. Tu. Hadis ketiga, hadis Umar Al-Khattab. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan berkata atau dengan bersabda kepada Sayyidina Umar, Ibnu Umar, i'takif wasum. Nabi sebut kepada Ibnu Umar, i'takif wasum. Kamu i'tikaf dan kamu puasa. I'tikaflah dan puasalah. Tak. Jadi difahami kat situ apa dia? Nak sah i'tikaf mesti puasa. Cumanya ulama kita jawab hadis Aisyah itu lemah, juga hadis Ibnu Umar lemah. Maka bila hadis lemah tidak boleh menjadi dalil dalam hukum fiqh. Jadi hadis Aisyah yang menyebut la i'tikafa illa bisawm, tidak ada i'tikaf kecuali dengan berpuasa, ditolak kerana dhaif, lemah. Hadis Ibnu Umar yang mana di situ Nabi menyuruh Sayyidina Umar i'tikaflah dan puasa, hadis itu juga ditolak kerana lemah. Tak ada jadi dalil lah. Okey. وبعد تفصيل أقوال الأئمة في هذه المسألة فما دام المسلم صائما فينبغي له أن ينوي الاعتكاف فيكون اعتكافه صحيحا باتفاق وإن كان القول الراجح عند العلماء في هذه المسألة أن الصوم ليس شرطا لصحة الاعتكاف سواء كان الاعتكاف منذورا أو نفلا لقوة أدلتهم. Jadi selepas perincian pandangan-pandangan ulama dalam masalah ini, maka musannif pengarang kitab kita Dr. Zain bin Muhammad Hussein Al-Idrus berkata, sewajarnya bila mana seseorang tu sedang berpuasa dan dia tu duduk dalam masjid, maka niatlah i'tikaf. Ramadan kita duduk dalam masjid, kita niatlah i'tikaf. Ketika itu i'tikaf kita sah bittifaq, tidak ada khilaf. Kerana pandangan mazhab Syafi'i yang mengatakan tidak disyaratkan untuk sah i'tikaf mesti puasa, pandangan tu mereka mengatakan kita punya i'tikaf sah. Pandangan Imam Malik yang mengatakan nak sah i'tikaf mesti puasa juga mengatakan kita punya i'tikaf sah. Tak boleh. Jadi yang Syekh nak sebut macam ni sebenarnya dia nak beritahu kita, kalau kita sedang berpuasa dan kebetulan kita duduk dalam masjid, ni adalah i'tikaf. Supaya apa? Supaya i'tikaf yang kita buat tu sah tanpa ada sebarang khilaf. Berbeza kalau kita tak puasa. Contoh hari ni saya tak puasa. Saya pergi masjid, saya ni i'tikaf. Di sisi mazhab Syafi'i sah i'tikaf saya. Di sisi mazhab Malik tak sah. Jadi Syekh sebut ni, kalau alang-alang kamu ke masjid sedangkan kamu berpuasa, ni adalah i'tikaf. Supaya i'tikaf kamu itu sah di sisi semua pandangan ulama. Okey. Dan yang rajih, yang lebih tepat kita sebut pandangan mazhab Syafi'i dan jumhur ulama lah yang mengatakan untuk sahnya i'tikaf tidak disyaratkan berpuasa, dan itulah amalan kita di Malaysia. Okey, selesai. Tambih dia nak tambih ni satu peringatan. Ni ulama dulu ni. Bagus dia punya apa? Tambih ni. Dia sebut apa kat sini? Sewajarnya, sewajibnya, moleknya, comelnya bagi orang yang masuk masjid untuk sembahyang ke, untuk mengaji Quran ke,
untuk rehat ke? Tak. Kalau kamu nak masuk masjid, kamu nazar dulu i'tikaf. Kamu sebut lillahi alayya aw nazartu an a'takifa fi hadzal masjid muddata iqamati fi. Kamu sebut dengan lidah kamu, sebab nazar mesti lafazkan dengan lidah. Kamu sebut sahaja aku bernazar untuk beriktikaf di dalam masjid ini selama mana aku berada dalam masjid ini. Ketika itu kita nazar. Bila nazar jadi wajib kita iktikaf kalau tak berdosa. Tak. Kita pun masuk masjid dan kita pun niat dalam hati. Sahaja aku beriktikaf nazar. Tak. Di dalam masjid ini selama mana aku duduk di dalam masjid ini. Apa tujuan kita buat lagu ni? Supaya pahala iktikaf kita dapat pahala wajib. Iktikaf ni hukumnya sunat. Tapi bila kita nazarkan iktikaf, maka iktikaf tu jadi wajib. Maka bila kita iktikaf, kita niat iktikaf tu untuk menunaikan nazar kita tadi, maka kita akan dapat pahala wajib. Dan kaedah mengatakan al-fardu afdalu minan nafli. Kefarduan itu, satu-satu perkara yang fardu itu lebih syamil, lebih afdal daripada perkara sunat. Kaedah ini diambil daripada beberapa hadis Nabi SAW. Antaranya hadis kursi yang mana disebut wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidak adalah amalan yang dibuat oleh hamba yang lebih aku suka, ini kata Allah Taala, melainkan amalan yang aku fardukan ke atas dia. Maknanya kalau dibanding amalan sunat, amalan fardu, aku lebih suka amalan fardu tu. Jadi ulama dulu berfikir macam mana nak dapatkan banyak pahala. Sebelum masuk masjid kamu nazar dulu. Sahaja aku bernazar untuk iktikaf dalam masjid ini selama mana aku duduk dalam masjid ini. Maka 2 jam, 3 jam. Jangan sebut waktu. Kalau kita nazar seminggu, tiba-tiba kita masuk sekejap, jadi tak sempurna pula nazar tu. Cara dia lah sahaja aku bernazar untuk iktikaf dalam masjid ini selama mana aku duduk dalam masjid ini. 2 minit, 2 minit, 3 minit, 3 minit. Bila masuk masjid, kita pun niat dalam hati sahaja aku beriktikaf, nazar dalam masjid ini selama mana aku duduk dalam masjid ini. Maka selama mana kita duduk dalam masjid itu, kita akan dapat pahala iktikaf wajib. Okey, Imam Haramain berkata, qala al-a'immatu khassallahu nabiyyah. Imam Haramain, ya Abul Ma'ali berkata, telah berkata, Imam Haramain berkata, apa yang dia kata? Telah berkata para ulama, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengkhususkan Nabi-Nya dengan beberapa perkara yang mana perkara itu sunat di sisi kita, tapi Allah Ta'ala wajibkan kepada Nabi. Antaranya qiyamul lail, antaranya udhiyah, korban, dan banyak lagi lah. Sebab apa Allah Ta'ala wajibkan kepada Nabi sedangkan tidak wajib kepada kita? Sebab Allah Ta'ala nak bagi Nabi pahala yang banyak, iaitu pahala buat perkara wajib. Kalau perkara sunat, maka Nabi akan dapat pahala sunat sahaja. Tapi kalau diwajibkan Nabi buat atas nama wajib, pahalanya lebih daripada pahala sunat. Dan pahala sunat mengatasi pahala fardu sebanyak 70 darjat. Boleh. Okey. Wa tamassaku bima rawahu Salman Al-Farisi, dan ulama-ulama tadi berpegang dengan hadis yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi. Sesungguhnya Nabi bersabda, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan satu kebaikan pada bulan Ramadan, maka kebaikan itu pahalanya ialah pahala wajib. Makna pahala mengerjakan kefarduan. Dan barang siapa yang mengerjakan kefarduan dalam bulan Ramadan, fardu zuhur, fardu asar dan sebagainya, maka dia akan dapat pahala 70 kali buat perkara fardu. Jadi bulan Ramadan buat perkara sunat dapat pahala fardu, buat perkara fardu dapat 70 kali ganda pahala fardu. Allahumma ballighna Ramadan. Dan Imam Ibn Subki Taj Subki mengatakan ini ialah asal, iaitu kaedah yang mutarid. Mutarid ni orang panggil apa? Terjemah apa mutarid ni? Ini kaedah yang berterusan lah, kaedah yang berterusan dan tak boleh dibatalkan. Tak boleh dibatalkan dengan apa-apa gambaran. Cumanya Imam Suyuti kekal dan mengecualikan kaedah ini
dengan beberapa gambaran. Kaedah apa ni? Kaedah fardu lebih baik daripada sunat. Fardu lebih baik daripada sunat. Kaedah ini dikecualikan oleh Al-Imam Suyuti dalam kitab Ashbah wan Nadhair dalam beberapa gambaran. Apa gambarannya? Imam Suyuti buat nazam. Al-fardu afdalu min tatawwu'i 'abidin hatta walau qad ja'a minhu bi aktsari illa at-tatahhuru qabla waqtin wa ibtida'in lis-salami kadza ka ibra'u mu'siri. Fardu lebih baik daripada ibadat sunat seorang hamba. Sekalipun ibadat sunat itu didatangkan dalam jumlah yang banyak. Maknanya solat zuhur 4 rakaat berbanding dengan 1000 rakaat. Solat sunat 4 rakaat itu lebih afdal, lebih banyak pahalanya. Kecuali illa tatahura, kecuali bersuci sebelum masuk waktu. Tu. Kita nak sembahyang zuhur, bila wajib kita berwuduk? Bila masuk waktu zuhur lah. Bila azan zuhur, ketika itu barulah diwajibkan kita sembahyang. Ketika itu jugalah baru diwajibkan kita ambil air sembahyang. Tak, ambil wuduk. Sebelum masuk zuhur, kita tidak diwajibkan berwuduk. Sebab kita tidak difardukan lagi dengan sembahyang. Tak, cumanya, kalau kita ambil air sembahyang awal, kita berwuduk awal, kita bersuci awal sebelum masuk waktu, pahalanya lebih banyak daripada kita berwuduk dalam waktu. Jadi wuduk itu sendiri dalam waktu wajib. Sebab apa? Sebab terhenti pada wuduk itu satu perkara yang wajib, iaitu solat zuhur. Kita nak solat zuhur, tak, mesti wuduk dulu. Jadi wuduk tu wajib. Wuduk dalam waktu lah. Okey, sebelum masuk zuhur, wajib berwuduk tak? Belum lah, sebab kita tak wajib lagi sembahyang. Jadi wuduk sebelum masuk zuhur sunat. Tapi kalau kita berwuduk awal, iaitu sebelum masuk zuhur, pahalanya lebih banyak daripada kita wuduk dalam waktu zuhur. Tu. Begitu juga bagi salam. Bagi salam ni sunat. Jawab salam wajib. Tapi bagi salam, pahalanya lebih banyak daripada jawab salam. Yang terakhir disebut yang ibra'u mu'siri. Ibra'u mu'siri ni apa dia? Kita apa nama? Gambarannya begini. Zaid ada hutang dengan saya RM10,000. Tak. Bila Zaid tak mampu nak bayar dalam satu waktu yang telah ditetapkan, kita sebagai penghutang, kita yang sebagai orang yang memberi hutang, kena apa? Kita panggil inzar. Inzar maknanya kita bagi tempoh seterusnya lah. Maknanya kalau tak boleh bayar bulan Februari, tak apalah, tangguhlah bayar akhir bulan Mac ataupun April. Tak mampu lagi, kita tangguh gitulah. Tak. Itu yang wajib kita lakukan kepada orang yang tak mampu bayar hutang. Yang sunatnya ialah ibra' mu'sir. Maknanya bila dia tak mampu bayar, tak apalah, RM10,000 tu kira halal lah. Kira halal. Itu sunat, tak wajib. Sebab hutang kita berhak nak dapatkan balik tu. Tak. Cumanya ibra' mu'sir itu kita halalkan itu. Yang itu hanya sunat, lebih comel, lebih baik, lebih besar pahalanya daripada kita tambah waktu untuk dibayar kepada kita. Okay. Dan sebagian ulama tambah lagi 2 bait, katanya al-fardu afdalu min naflin wa in kathura fi ma ada suwaran khudha hawat durara bad'us salami adhanun at-taharatu min. Disebut dalam bait ni azan. Azan ni sunat. Tak. Dia lebih baik daripada apa tak ingat dah. Azanun sunat. Jadi dia lebih baik daripada apa? Tak ingat. Sebab kita nak buat perbandingan ni. Perbandingan antara sunat dan wajib. Dan sunat lebih afdal. Jadi azan tu sunat. Dia lebih baik daripada apa? Tak ingat. Ala kulli hal, azan tu lebih baik lah daripada perkara yang wajib. Allah alam, perkara yang wajib tu saya tak ingat. Qubaila waqtin ma'al ibra' liman asura. Okey, selesai. Tambihun akhar. Okey. Peringatan yang seterusnya disebut i'tikaf itu sunat dengan ijma' ummah, iaitu dengan ijma' ulama. Jadi sewajarnya bagi mereka yang mencari keuntungan dan pahala untuk berniat i'tikaf. Ini kadang kita buat tak tahu ni. Masuk masjid, niat i'tikaf bukan susah. Niat dalam hati sahaja aku i'tikaf. Selesailah. Terhasilnya niat tu. Tak. Jadi mulai hari ini bila kita masuk masjid, cuba saya upaya untuk niat. Jangan buat lupa lah.
Tak. Lepas tu kita tertidur ke, kita sengaja tidur ke, pahala kekal dapat insya-Allah. Lepas tu dia sebut kalam Imam Nawawi. Imam Nawawi sebut sewajarnya bagi mereka yang duduk dalam masjid untuk i'tikaf. Sama ada duduk tu lama 3 jam ke 5 jam ke sehari ke ataupun sekejap 2-3 minit nak masuk masjid. Niat i'tikaf. Malah sewajarnya bagi dia bila semata-mata masuk masjid tu dah niat i'tikaf. Dan adab ini Imam Nawawi sebut wajar untuk diambil berat dan disebarkan. Jadi lepas ni sebarkan perkara ni kepada anak kita, kepada siapa-siapa sahaja bila masuk masjid niat i'tikaf. Sekalipun duduk dalam masjid 2 minit, 3 minit niat i'tikaf. Wa yu'arifu as-sighar wal 'awam fa innahu mimma yaghfulu anhu. Jadi Imam Nawawi sebut kita kena beritahu orang lah bab ni. Beritahu orang kecil ke, budak-budak kecil, orang besar beritahu belaka, orang awam ke beritahu belaka. Kerana perkara ni kadang-kadang orang buat tak tahu. Orang masuk masjid dengar ceramah, dengar, dapatlah pahala dengar ceramah tu. Tak, tapi sepatutnya bila dia niat i'tikaf dapat pahala i'tikaf sekali. Dan niat i'tikaf tu tak susah pun, tapi sebab lupa buat sedar, tak, maka rugi begitu sahaja. Maka rugi begitu saja. Falihada nabbahna ala zalika lima hunalika min ataya al-malik al-am wal amni min al-mahalik fahal min musyammir. Okey. Kita baca sikit lagi lah. Selesai perbahasan yang ke-17, kita masuk perbahasan ke-18. Dalam perbahasan ke-18 ini, masailu mansuratun, masalah-masalah yang pelbagai lah, yang pelbagai. Dia sebut beberapa masalah dalam ni. Sepatutnya masalah ni disebut dalam perbahasan yang sebelum ni. Tapi mungkinlah ada satu benda yang pengarang kitab ni fikir, sehingga perlu untuk mengasingkan masalah-masalah ini daripada perbahasan-perbahasan yang telah dibincangkan sebelum ni. Mana ada berapa ni? Ada 14 masalah juga. Ada 14 masalah. Lepas tu mabahas yang ke-19 bincang tentang tarawih, tentang zikir antara sembahyang, antara dua sembahyang. Lepas tu hukum taraddi, hukum sebut radhiyallahu anhu kepada para sahabat ketika mana kita berzikir antara dua tarawih dan sebagainya tu akan dibincangkan nantilah. Ala kulli hal, dalam perbahasan ke-18 ni kita baca dalam 2-3 masalah. Selagi mana kita mampu, selagi mana mata tak kuyu. Al-mas'alatul ula hukmu man safara ila baladin aftara ahluhu qabla baladihi aw ta'akhkharu anha. Ni masalah ni rumit sikit, tapi tak apalah. Rumit pun jangan berlaku kot. Jangan berlaku, tapi sebahagian orang sok mau berlaku. Masalah kita nak sebut ni. Masalah apa? Masalahnya kalau kita bermusafir daripada satu negara yang dah nampak anak bulan Ramadan ke satu tempat yang belum nampak anak bulan Ramadan, ataupun terbalik. Kita musafir daripada satu tempat yang belum nampak anak bulan Ramadan ke satu tempat yang dah nampak anak bulan Ramadan. Apakah yang perlu kita lakukan? Maka disebut alal qawli bi ikhtilafil matali' law safara syakhsun min biladin thabatat ar-ru'yatu fihi ila biladin lam yara ahluhu al-hilala wa ma ikhtilafihim fil matali' ya ahlan Syekh Azri fal asahu annahu yuwafiquhum wujuban fi as-sawmi wa in kana qad atamma 30 yawma li'annahu bil intiqali ila baladihim sara wahidan minhum fayanzamuhu hukmuhum. Jadi disebut dalam kitab kita ni mengikut pandangan ulama yang mengatakan wujudnya ikhtilaful matali'. Kalau ingat lagi perbahasan pertama kita tentang ikhtilaful matali', ittihadul matali'. Apa ittihadul matali'? Ittihadul matali' ni ialah pandangan sebagian ulama bila nampak anak bulan di Malaysia, semua tempat lain kena puasa. Mesir ke, Amerika ke, London ke, semua kena puasa. Bila nampak anak bulan di satu tempat sahaja di dunia ni. Tak. Dalam mazhab Syafi'i bukan begitu. Tak. Dalam mazhab Syafi'i meraihkan ikhtilaf al-matali'.
Al-matali' apa dia maksud dia? Matlaq. Matlaq maksud dia waktu maghrib, waktu uh, tenggelamnya matahari, waktu tenggelamnya bintang-bintang, dan juga waktu terbit matahari, waktu terbitnya bintang-bintang tertentu di dua negara tu dalam waktu yang sama. Itu dipanggil sebagai sama matlaq. Sama matlaq. Contohlah kita sebut Malaysia dengan Singapura. Malaysia maghrib 7.30, Singapura 7.30 ataupun 7.31 gitu. Tak, maka bila Malaysia nampak nak bulan, sana pun wajib puasa. Sebab dipanggil sebagai ittihadul matlaq, sama matlaq. Tu. Tapi kalau Malaysia 7.30 masuk maghrib, tak, Singapura pukul contohlah kita sebut 9 malam, contohlah. Jadi jarak tu terlalu jauh. Tak, pukul 7.30, pukul 9. Maka kita nampak anak bulan, Singapura tak wajib puasa lagi. Dan kita sebut dah sebelum ni, nak kata sama matlaq ataupun tidak itu ada 3 pandangan. Ada 3 pandangan. Pandangan pertama mengatakan berdasarkan jarak 2 marhalah. Contoh di Pahang nampak anak bulan. Negeri-negeri yang keliling Pahang ni, yang jarak dengan Pahang ni 2 marhalah sahaja, tidak lebih. Tak, bila Pahang nampak, tempat-tempat lain yang keliling dia tu tak nampak, wajib juga puasa. Sebab apa? Dianggap sebagai matlaq yang sama. Jadi berdasarkan kilometer, berdasarkan berdasarkan 2 marhalah dan ke bawah. Kemudian pandangan Imam Makhramah. Imam Makhramah mengatakan beza antara 2 tempat itu kalau kadarnya 8 darajat, maka matlaqnya sama. 8 darajat, 1 darajat di sisi ahli falak ialah 4 minit. Jadi 4 darab 8 dalam 32 minit. Dengan mana kalau Pahang masuk maghrib pukul 7.20. Tak, Selangor 7.30. Jadi beza 10 minit je. Tu sama matlaq. Tak, Pahang 7.20. Johor contoh. Johor 7.40. Jadi 7.20, 7.40, 20 minit je beza. Sama matlaq. Yang lain matlaq ni kalau waktu maghrib dekat Pahang dengan waktu maghrib tempat lain tu, contoh kita sebut Sabah, bezanya lebih daripada 32 minit. Contoh di Pahang 7.30, di Sabah masuk pukul 8 contoh maghrib, 8.30 contoh. Jadi sejam beza. Maka Pahang dengan juga Sabah orang panggil perbezaan matlaq. Dengan mana kalau Pahang puasa, Sabah tidak puasa. Itu pun kalau pemimpin lain-lain lah. Tapi kalau pemimpin sama macam kita kat Malaysia ni, walaupun Sabah lain maghribnya, kita di Semenanjung lain waktunya, tapi sebabkan pemimpin yang sama, bila pemimpin tu hukumkan semua kena puasa, maka yartafi' al-khilaf, maka khilaf tu terangkat, maka semua kena taat lah, semua kena puasa. Tu kita dah bahas pada perbahasan yang pertama. Cuma disebut supaya kita dapat faham perbahasan yang kita nak sebut pada kali ini. Jadi ikut pandangan yang mengatakan ikhtilaful matlaq, perbezaan matlaq. Maka kalau seseorang tu musafir daripada satu negara, contoh Malaysia, dah nampak anak bulan, dia pergi musafir ke tempat yang belum nampak anak bulan, contohnya Mesir. Jadi Malaysia dah nampak anak bulan, dia pergi Mesir belum nampak anak bulan. Sedangkan matlaq Malaysia dengan Mesir berbeza. Jarak tu memang confirm dah lebih 2 marhalah. Lepas tu waktu pun memang beza 6 jam. Jadi memang confirm lah matlaq berbeza. Jadi apakah yang terjadi? Fal asahu annahu yuwafiqu wujuban fi shaum wa in kana qad atamma 30 yawman. Okey, ketika itu dikatakan pandangan yang lebih tepat, kalau seseorang tu musafir daripada Malaysia yang dah nampak anak bulan. Jadi bila nampak anak bulan ni puasa awal lah. Tak, orang sana tak nampak anak bulan lagi. Jadi puasa lambat sikit, puasa lambat sehari. Okey. Contohlah, orang Malaysia pergi sana dalam keadaan dah selesai puasa 30 hari. Dah selesai. Contohlah sini puasa 30 hari, sana pun puasa 30 hari.
Tak. Jadi bila kita dah habis puasa 30 hari kat sini, sepatutnya esok kita raya. Betul tak? Dia Ramadan ni, bulan Islam ni 29-30. Dia tak ada 28, tak ada 31. Jadi bila kita dah puasa 30 hari, sepatutnya esok tu kita raya dah. Tapi sebab kita pergi kat negara yang belum raya, kat sana, sampai sana, dia orang masih puasa. Itulah hari ke-30 bagi dia orang. Mesir. Kita pun kena puasa juga hari yang ke-30 di sana. Maknanya itulah hari ke-31 bagi kita. Kena puasa juga. Kerana apa? Kerana bila kita berpindah ke sana, maka kita telah menjadi ahli masyarakat di sana, ahli negara sana. Maka wajib bagi kita hukum yang wajib kepada mereka, ke atas mereka. Boleh Jadi wa in kana qad atamma 30 yawman. Sekalipun kita dah selesai puasa 30 hari. Ya, itu satu gambaran. Gambaran kedua, jadi jelas yang tadi itu gambaran yang pertama tu, daripada tempat yang dah nampak anak bulan ke tempat yang belum nampak anak bulan. Jadi kita selesai puasa awal lah, maknanya kita dah habis 30 hari contoh. Dah habis 30 hari tu, esok nak raya, tapi hari tu juga kita musafir. Sampai Mesir, puasa pula esok tu. Hari ke-30 di Mesir. Patutnya hari 31 dah tu bagi kita tu. Kita puasa hari ke-31. Wajib puasa juga. Okey, walau safara, sikit lagi. Walau safara min biladin lam tura fihi ru'yah ila biladir ru'yah wa ahluha mu'ayyadun. Fayafturu ma'ahum ujuban sawaun asama samaniyata 28 يوما بأن كان رمضان أيضا عندهم ناقصا فواقع عنده معهم في 29 من صومه أو 29 بأن كان رمضان تاما عندهم فينظر في ذلك فإن صام 28 يوما قضى يوما لأن الشهر لا يكون كذلك وإن صام 29 يوما فلا قضاء عليه لأن الشهر يكون كذلك وهذه المسألة تندرج ضمن قاعدة الحكم للموطن. Okay. Gambaran kedua, seseorang tu musafir daripada negara yang belum nampak anak bulan ke negara yang dah nampak anak bulan. Dan negara yang dah nampak anak bulan tu dah berbuka dah. Maknanya dah raya dah. Sedangkan kita baru puasa dah 28 hari. Gambaran macam mana gini? Tengok balik. Pening juga ni. Allahumma Muhammad. Okey, Malaysia belum nampak anak bulan. Malaysia belum nampak anak bulan. Jadi bila Malaysia belum nampak anak bulan, belum puasalah. Belum puasa. Orang Mesir dah puasa dah hari pertama dah. Tak. Okey. Kita pun pergi Mesir. Bila kita sampai Mesir, orang Mesir dah puasa hari kedua. Dan itu merupakan hari pertama bagi kita. Sebab kita tadi tak puasa lagi. Kita kat Malaysia belum nampak anak bulan, tak boleh puasa. Tak. Bila sampai Mesir, dah hari kedua dah. Sebab dia orang dah puasa hari pertama tu, kita sampai tu dah masuk hari kedua, maka hari tu kita mula puasa. Okey. Contohlah di Mesir, Ramadannya hanya 29 hari. Ramadan hanya 29 hari. Okey, bila orang Mesir Ramadan ialah 29 hari, maka hari 30 tu dia raya lah, maknanya satu Syawal lah. Tak. Bila dia orang Mesir dah puasa 29 hari, kita puasa berapa hari? Kita baru puasa 28 hari. Kita baru puasa 28 hari. Persoalannya, bila orang Mesir raya tu, tak. Adakah kita nak raya sekali ataupun kita nak puasa? Sebab kita baru puasa 28 hari. Bulan Islam ada 29-30. Mana ada 28. Tapi orang Mesir, tak. Dia dah puasa 29 hari dah. Esok tu raya. Maknanya Ramadan kat sana ketika tu 29 hari sahaja. Bukan 30 hari. Tu. Tak. Jadi lagu mana nak buat? Syekh sebut kat sini apa dia? Kita wajib berbuka dengan mereka. Maknanya orang Mesir puasa 29 hari, tak, lepas tu masuk satu Syawal. Kita 28 hari puasa, tak, kita raya sekali dengan puak-puak tu lah. Okey. Bila kita raya, wajib raya sekali dengan dia orang lah. Kita ada baki sehari lagi belum puasa. Sebab apa? Sebab bulan Islam ni 28, 29 atau 30. Kita baru 28 puasa. Maka sehari tu wajib kita
Qada. Cuma qada tu bukan alal faur. Maknanya bukan segeralah. Lepas raya hari pertama tu bukan wajib kita terus puasa Syawal hari kedua, tak. Kita nak puasa lepas bulan Syawal ke masa bulan Zulqa'dah ke, itu atas kita, tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey. Macam mana pula kalau, itu gambaran kalau kita puasa 28 hari. Kalau kita puasa 29 hari. Gambarannya sama. Kita belum nampak 6 bulan. Puak tu nampak 6 bulan dah. Jadi dia start puasa awal. Dia start puasa awal. Tak. Okey. Kita belum puasa ni. Bila kita sampai kat Mesir, tak, orang Mesir dah puasa hari kedua. Kita baru start hari pertama. Okey. Contoh kali ni orang Mesir puasa 30 hari. Ramadan bulan tu, tahun tu 30 hari. Bila mereka puasa 30 hari, hari ke-30 tu hari ke-30 lah bagi puak tu orang Mesir. Kita baru hari 29. Betul tak? Okey, masuk hari berikutnya, kalau nak sebut hari 31, tak? Hari tu dia orang raya lah, 1 Syawal, sebab bulan Islam ni 29 atau 30. Mana ada 31. Tak, jadi Syawal mereka pun raya. Kita raya sekali lah. Kita raya sekali. Tak. Cuma satu persoalan. Orang Mesir puasa 30 hari. Kamu baru puasa 29 hari. Sebab kamu mari lambat ke Mesir. Dan negara kamu belum start puasa ketika tu. Ketika kamu pergi Mesir tu. Soalannya, wajib tak kita qada sehari lagi untuk sempurnakan 30 hari? Jawapannya tidak. Jawapannya tidak. Sebab apa? Tadi kita sebut kena qada sebab kita baru puasa 28. Dan dalam Islam tak ada bulan 28, tak ada. Dia ada 29, 30. Jadi 28 kena sempurnakan sehari lagi jadi 29. Kena qada sehari. Tapi gambaran kedua, walaupun kita kurang sehari berbanding dengan orang Mesir 30 hari, kita 29. Dan kita tak perlu qada sebab apa? Sebab ada bulan Islam. Sebab bulan Islam ni memang 29 atau 30. Jadi dah kena dah. Pada satu sudut kita dah puasa sebulan, iaitu 29 hari. Jadi tak perlu qada. Okey. Jadi masalah ini masuk bawah kaedah al-hukmu lil mautin. Hukum mengikut tempat yang kita pergi. Kalau tengok dalam dua masalah ni, dah hukumnya mengikut tempat yang kita pergi. Kita dah puasa 30 hari, kita pergi tempat yang belum raya lagi, kita pun kena puasa walaupun hari ke-31. Kita belum nampak 6 bulan, kita pergi tempat yang dah nampak 6 bulan. Tak, dia orang dah habis dia orang dah raya, kita pun raya. Kemudian tengok, kalau kita puasa 28 kena qada sehari, kalau kita puasa 29 tak perlu qada dah. Boleh sikit lagi. Ada soalan tak? Ustaz Azri ada, Syekh Azri. Kita segan Syekh Azri. 3 orang yang sedang menonton. Tapi tengok pada komen tu macam banyak. Dia nak ikut yang komen ke nak tengok yang live kat atas tu? Kalau yang tengok kat komen ni, Anas Zakir, Washing, Azmina pun sama, Sulaiman, sahabat-sahabat kita ni, Nasrul Arif, abang ni, kemudian Farouk, Syuaib. Jadi bawah ni nampak ramai, tapi atas tu 2 orang. Mana Allah alam lah, khair insyaAllah. Nak baca lagi ke tak? Berhentilah insyaAllah. 11 suku lah. Sambung esok pagi lah. Nak berhabis cepat kita ni. Macam mana Ustaz Azri kita? Kita boleh baca satu masalah lagi? Kita baca je lah insyaAllah. Adalah tu yang akan dengar tu. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah kedua dalam perbahasan yang ke 18 ialah damul lathah, darah gusi. Darah. Tengok yang komen. Masya-Allah. Alhamdulillah. Al-mas'alatu tsaniyah damul lathah, damu al-lathah. Damul lathah ni darah gusi. Lau damiyat lathatu shaim fa basaqa hatta صار ريقه صافيا ثم ابتلعه فإنه يفطر على الأصح مع العلم أنه لم يصل إلى جوفه غير ريقه لكن الريق
lamma tanajjasa haruma batila'uhu wa sara bi manzilatil 'ainil ajnabiyyah. Ini pandangan muktamad dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Apa dia? Kalau gigi kita berdarah. Bukan gigi berdarah, gusi berdarah. Gusi berdarah. Kemudian bila berdarah tu kita pun buang kita punya apa dia? Air yang ada darah tu lah. Kita ludah. Ludah sehingga air liur kita kembali putih. Tak bercampur dengan darah dah. Sebab apa? Air liur yang berdarah tu kita dah buang. Okey, bila air liur kita dah kembali putih, kita telan. Ikut pandangan yang lebih tepat, batal puasa. Sebab apa? Sebabnya, sekalipun yang kamu telan itu adalah air liur kamu, tanpa darah, sebab air liur dengan darah kamu dah buang dah. Air liur yang bercampur dengan darah, kamu dah ludah dah. Jadi baki air liur sahaja yang tinggal. Darah dah tak ada. Tapi dikatakan batal juga puasa kalau kamu telan air liur tu saja. Tak. Sebab apa? Sebab bila mana air liur kena darah, maka air liur tu jadi najis. Dan haram kita telan. Jadi bila air liur tu dah kena darah, kawasan mulut ni bernajis. Sekalipun kita buang guna, kita ludah. Tak, ludah itu tak boleh membersihkan najis. Yang boleh membersihkan najis mesti berkomor. Jadi ada darah campur dengan air liur. Darah daripada gusi lah campur dengan air liur. Kita pun buang jadi putih dah air liur tu. Air liur tu kita telan batal puasa. Kerana apa? Kerana kamu telan air liur yang bernajis. Orang tanya air liur bernajis apa? Ustaz, air liur tu dah bersih dah. Tak ada darah dah. Kita sebut dalam mazhab Syafi'i nak bersih mesti guna air mutlak. Tak boleh guna air liur. Macam orang yang muntah. Bila muntah, tak, kita pun ludah. Lepas tu tak rasa dah kesan muntah tu. Kita sebut mulut masih bernajis sebab belum dibasuh dengan air mutlak. Kalau telan najis hukumnya haram. Itu dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i yang muktamad lah. Jadi kalau boleh pegang ini, pegang ini. Qala al-Khatib Syrbini, qala al-Azra'i wa la yab'ud an yuqal man amat balwahu bi dami lasati bihaythu yajri da'iman aw ghaliban annahu yusamah bima yashqu al-ihtiraz minhu wa yakfi basquhu ad-dama wa yu'fa an atharihi wa hadha la ba'sa bihi. Imam Khatib Syrbini berkata, telah berkata Imam Azra'i. Jadi Imam Khatib Syrbini berkata, apa yang dikata oleh Imam Khatib Syrbini, telah berkata Imam Azra'i, tidak jauh untuk dikatakan bagi mereka yang terlalu banyak darah gusinya. Ada sebagian orang dia bila masuk Ramadan sebab mulut kering tu gusi semua darah. Tak, sehari tu semua darah. Maknanya dalam sehari tu lebih banyak gusi keluar darah daripada tidak keluar darah. Maka dikatakan dimaaf pada kadar yang susah untuk dipelihara, untuk dia jaga. Dan memadai sekadar untuk dia ludahkan air liur yang bercampur dengan darah. Jadi setiap kali ada air liur yang bercampur dengan darah, ludah, tak perlu basuh mulut dia dengan tak perlu berkomor dengan air bersih, air mutlak. Sebab apa? Susahlah setiap kali keluar darah dan berkomor. Lepas tu sebab benda tu sok mau berlaku kan, sok mau keluar darah. Jadi susah bagi pihak dia, maka dikatakan bila air liur bercampur dengan darah gusi tu kamu ludah sahaja. Lepas tu kesan-kesan yang ada kat mulut tu kalau kamu telan tak ada masalah lah, tak batal. Sebab kamu mubtalan, kamu diuji, iaitu kamu banyak kali keluar darah begitu. Tapi kalau jarang-jarang, tak, tiba-tiba ditelan, tu batal puasa. Mesti basuh dulu dengan air liur. Jadi dalam masalah orang yang diuji ni, iaitu banyak waktu dalam sehari itu, lebih banyak waktu keluar darah gusi daripada tidak keluar darah, maka yang lebih tepat dimaaflah insya-Allah. Dimaaf sekalipun dia telan air liur yang belum, sekalipun dia telan air liur yang mana mulutnya belum dibasuh dengan air mutlak. Ala kulli hal, jangan telan air liur yang bercampur dengan darah, yang itu tak boleh. Itu tak boleh. Air liur yang bercampur dengan darah tak boleh dalam mazhab Syafi'i. Yang boleh ludah sehingga air liur tu dah bersih, tak ada kesan darah, telan air liur tu, tu tak ada masalah. Kalau ikut pendapat muktamad batal.
Kalau orang tu tidak diuji, tidak diuji dengan sakit yang sentiasa sakit ni, sentiasa sakit gigi gusi berdarah ni, batal lah. Tapi kalau orang yang seumur ada sakit ni, maka dimaaf. Okey, di sisi mazhab Hanafi, kalau darah keluar antara gigi, mana keluar daripada gusi lah. Tak. Kemudian darah itu masuk ke halkum dan ditelan. Fa in kana al-ghalabatu lid-dam fasada shaum. Kalau yang ditelan itu lebih banyak darah memberi aliyu, maka batal puasa. Dan dia kena qada dan tak perlu kafarah. Wa in kanat al-ghalabatu lil buzaq fala syai'a alayh. Wa in kana sawa'an fal qiyasu an la yafsud wa fil istihsan yafsudu ihtiyatan. Jadi mazhab Hanafi dia sebut macam ni. Kalau gusi berdarah, kita guna mazhab Syafi'i sajalah, tapi sebab kitab ni dia sebut, kita pun sebut pandangan mazhab lain. Kalau gusi berdarah dan masuk ke halkum, maknanya kita telan lah. Batal ke tidak, tengok keadaan. Kalau yang masuk ke halkum tu ialah air liur dan darah, memang air liur dan darah lah yang masuk tu. Cuma darah lebih banyak daripada air liur, maka batal. Tapi kalau air liur lebih banyak daripada darah, maka tidak batal. Kalau sama, ni sekadar zon kita lah. Tak tahu banyak tak banyak tu sekadar zon kita, sangkaan kita. Kalau kita telan tu rasa darah betul, tu tanda kepada darah lebih banyak. Tapi kalau telan tu rasa darah sikit-sikit je, itu darah tu sikit. Tapi kalau sama, 50-50. Maka kalau ikut qiyas tidak batal. Allah a'lam. Di sisi mazhab Maliki, sama seperti mazhab Syafi'i. Dalam kitab Fathul Ali Al-Malik disebut, kalau banyak darah ke atas seseorang yang sedang berpuasa, banyak darah gusi, maka dimaaf baginya dan tidak disuruh untuk dia ludah. Lagi mudah sebenarnya daripada mazhab Syafi'i ni gayanya. Tidak disuruh untuk ludah. Kita kena ludah. Lepas tu baki air liur yang dah tak campur darah, kita boleh telan kalau kita diuji. Tapi dalam mazhab Maliki disebut, kalau banyak darah sangat, dimaaf dan tidak disuruh untuk buang, dan tidak disuruh untuk basuh, dan tidak batal kalau telan. Tapi kalau tak diuji, kena faham lah tu. Kalau jarang-jarang sahaja darah dalam sehari tu 3 kali, 4 kali gitu je. Tak, pagi sekali, tengah hari sekali, petang tu sikit, tu sebelum maghrib. Tak, maka ketika itu nak mesti di sisi mazhab Maliki lah ni, mesti buang, ludah air liur yang bercampur dengan darah tu. Tak, sehingga hilang kesan darah, hanya tinggal air liur yang pure, yang kosong. Tak, lepas tu wajib basuh, tak wajib basuh di sisi mazhab Maliki. Di sisi mazhab Syafi'i kena basuh kalau orang tu tidak diuji. Wa nudiba ghusl fam, cumanya sunat juga basuh mulutnya dengan air mutlak kalau orang tu sedang berpuasa, ataupun orang tu nak sembahyang, ataupun orang tu nak makan. Kalau dia tak basuh, tak kekal puasanya sah. Fa in ibtala ad-dam aw ar-riq al-mutaghayyir bihi wa huwa sha'im aftara in kana amdan. Maka kalau seseorang tu telan darah ataupun air liur yang dah berubah dengan darah sedangkan dia berpuasa, maka puasanya juga batal. Ada pandangan kata tidak batal. Okey, selesai kat situ. 11.25 kita berhentilah. Esok kita sambung. Jadi kesimpulan, kita sebut kesimpulan daripada masalah gigi gusi berdarah dalam mazhab Syafi'i. Kita ada 2 golongan. Pertama, orang yang jarang sekali berdarah gusi pada bulan Ramadan. Jarang-jarang, mungkin seminggu tu sekali, ataupun sehari tu sekali, 2 kali. Maka hukum dia macam mana? Bila berdarah tu, kita ambil air komor dan kena luwek balik lah, buang balik. Dan lepas tu, bila kita dah ludah banyak kali tu, baki-baki air kesan komor tu yang sikit-sikit tu, kita telan, tak ada masalah lah. Sebab dia asarannya kesan, bukan kita tinggal air komor dalam ni penuh kita telan, tak. Maka tidak ada masalah ketika itu. Kalau telan juga dalam keadaan air liur bercampur dengan darah, maka batal puasa.
Ataupun kalau telan dalam keadaan air liur dah tak bercampur dengan darah dah. Tak, tapi belum dibasuh juga batal puasa itu bagi orang yang tidak diuji. Kalau ada orang yang diuji na'udzubillah dengan sakit gusi berdarah, diuji kat sini kerap berlaku lah sehari tu kat 15-20 kali, kejap-kejap darah. Maka orang lagu tu kita sebut bila berdarah kamu buang air liur yang bercampur dengan darah tu. Lepas tu bila dah buang dah tak ada darah tu, baki air liur yang bersih tu kamu telan saja, tak wajib basuh lah. Supaya apa? Kalau basuh jadi susah. Okay. Kemudianlah kita sebut jugalah kalau seseorang tu terlalu banyaklah darah bulan Ramadan ni dengan apa nama terlalu banyak darah disebabkan terlalu banyak berlaku gusi berdarah, maka kita ambillah pandangan mazhab Maliki yang mengatakan dimaaf dan tak perlu kita meludah, tak perlu basuh dan tidak membatalkan puasa kalau telan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan tak? 11.30 dah. InsyaAllah esok pagi kalau ada waktu lapang kita akan baca lagi. Kita akan khatamkan kitab ini secara sesegera yang mungkin lah. Baki lagi 2 bab. Perbahasan ke 18 dan juga 19, kemudian khatam kitab, kemudian insyaAllah kita baca kitab yang lain. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.